A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, kita nak sambung ayat yang ke-15 surah An-Nazi'at. Pada uh, uh, pertemuan yang lalu, sampai ayat yang ke-16, Allah sedang cerita tentang ada manusia-manusia yang bila hidup dekat dunia ni, dia take for granted. Terutamanya kafir Quraisy yang pada waktu itu, bila Allah datangkan 5 ayat pertama surah ini berkaitan dengan mereka-mereka yang suka berperang, suka merompak, merasa diri kuat dan berkuasa lalu menindas orang lain. So ayat-ayat dia berkaitan dengan penindasan. Kemudian Allah beri amaran bahawa akan datang satu masa nanti hati manusia ini akan takut dan khawatir terhadap apa yang tangan-tangan mereka pernah perlakukan. Sebab orang-orang yang berkuasa ni dia rasa dia boleh hidup lama dan tidak dikenakan apa-apa tindakan. Lalu masuk ayat yang 15, ayat ke-15 ini, Allah bawa satu contoh yang begitu rapat dan dekat dengan kafir Quraisy. Contoh Nabi Musa dan Fir'aun. Contoh Nabi Musa dan kerajaan Fir'aun. Menariknya tuan-puan, Quran ini dia datang dalam bentuk konsisten. Contoh-contoh yang dibawa tu secara konsisten. Bila Nabi berada di Mekah, sewaktu Nabi berada di Mekah, contoh yang kerap kali dibawa ialah tentang Fir'aun. Dan ketika Nabi berada di Madinah, contoh yang kerap dibawa ialah Bani Israel. Dia ada dua golongan berbeza. Kalau di Mekah, contoh yang dibawa ialah kisah Fir'aun. Kalau di Madinah, kisah yang dibawa ialah tentang Bani Israel. Jadi, melalui kisah ini, Fir'aun dan Bani Israel, kita dapat mengagak surah itu surah Makkiyah ke Madaniyah. Surah Makkiyah ke Madaniyah. Jadi kalau ada kisah Fir'aun, ini surah Makkiyah. Kalau ada kisah tentang Bani Israel, itu surah Madaniyah. Begitu. So, apa kaitan, apa similariti persamaan antara Fir'aun dan penduduk Mekah, kafir Quraisy? Setakat pembacaan saya, dia ada 3 persamaan penting. Pertama, dari sudut kedua-duanya ada kuasa. Fir'aun berkuasa dan kafir Quraisy juga berkuasa. Dan bila sebut kafir Quraisy, bukan semua penduduk Mekah, tetapi hanya kepada pemimpin-pemimpin mereka sahaja. Kepada pemimpin-pemimpin mereka sahaja. Dan sewaktu dakwah Nabi, Nabi beri tumpuan yang special kepada pemimpin-pemimpin ini. Sebab lazimnya kalau pemimpin ikut, anak buah akan ikut. Kalau pemimpin ikut, anak buah akan ikut. So, sebab tu nanti, sewaktu Nabi SAW berjaya menakluki kota Mekah, ada orang-orang yang dekat kota Mekah ini yang have no idea apa yang berlaku. Sebab dia adalah pengikut-pengikut. Jadi pengikut ini dia rasa, ada agama baru apa, bumi Mekah ni sudah bertukar pemerintahan ke? Macam tu. Ada yang jenis macam tu. So, sewaktu Nabi menakluki kota Mekah, maka Allah beri peluang kepada siapa-siapa yang belum mahu mengikuti agama ini, diberikan tempoh 4 bulan. 4 bulan untuk melihat akhlak, untuk melihat perlakuan, untuk melihat apa yang berlaku. Kalau dia setuju dengan agama ni, okey, dia boleh masuk. Jangan diapa-apakan. Begitu sekali peraturan yang Allah beri. So, ada 3 similarity tadi. Fir'aun ada berkuasa. Kafir Quraisy juga berkuasa.
Firaun kaya raya, begitu juga kafir Quraisy kaya raya, pemimpin-pemimpin mereka, bendaharinya Abu Lahab itu sangat kaya. Mereka berjudi, cara mereka berjudi itu, siapa yang kalah dia akan korbankan kena sembelih 1 ekor unta, kan. Bila setiap 1 round perjudian itu, mereka akan sembelih 1 ekor unta, dan orang yang kalah dia perlu bayar harga unta yang dikorbankan tu. Dan lazimnya beberapa ratus ekor unta menjadi korban. Dan unta-unta yang dikorbankan inilah yang diberi makan kepada jemaah haji yang datang setiap tahun. Begitulah tindak tanduk mereka, cara mereka berjudi. Dan kalau kita nilai 1 ekor unta pada hari ini, berapa? Lebih kurang 200-300 ribu. Bayangkan kalau 100 ekor unta, nilainya 3 juta ringgit dibuang begitu saja hanya untuk berjudi. So, itu level kekayaan mereka. Dan perkara ketiga yang sama ialah mereka, kedua-dua pihak ni, Firaun dan kafir Quraisy, menunggang agama. Menunggang agama. Firaun, untuk dia dah kaya. Dia ada kuasa. Dan untuk dia mengekalkan kuasa, dia nanti sampai ke tahap mengaku Tuhan. Mengaku menjadi Tuhan. Sebab orang yang berkuasa, dia perlu mencari jalan macam mana dia nak kekalkan kuasa. Dan candu terbaik kepada masyarakat supaya patuh akur dan melihat pimpinan dia itu berkesan, berjaya, adalah melalui candu agama. Itu kata-kata Karl Marx, bahawa agama ini menjadi candu kepada masyarakat. Sesuatu kadang kita lihat, ada pemimpin-pemimpin ni, untuk dia kelihatan morally baik, dia rapat dengan masjid, jadi imam, dia akan buat aktiviti-aktiviti seumpama itu. Dan saya rasa dekat Malaysia tak ada, kan? Mungkin dekat Zimbabwe sana. Tapi itulah yang tergambar sepanjang zaman. Firaun, dia menggunakan entiti ketuhanan itu. Menggunakan entiti ketuhanan itu untuk beritahu pada rakyat dia, dialah pemimpin yang layak. Dia sebagai wakil Tuhan di bumi. Begitu juga kafir Quraisy, sehingga Allah turunkan surah Al-Ma'un. Kan? Al-Ma'un. Dan dalam surah Al-Ma'un itu Allah sebut, Fawailul lil musallin. Cilakalah bagi mereka-mereka yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. So, solat di sini merujuk kepada ibadah yang direka cipta oleh kafir Quraisy untuk memenangi hati rakyat dia. Dan ibadah yang mereka cipta itu sendiri, mereka tak bersungguh-sungguh dalam ibadah tu, tampil depan masyarakat semata-mata nak show off, nak bagi tahu dia juga orang beragama. Dia juga orang yang morally suci. Begitu. So, orang-orang yang buat salah, buat jahat ini di atas muka bumi, mereka cenderung untuk tetap dilihat suci dengan menunggang agama. Inilah cerita yang kita nak lalui ini. Itu dia punya main moral yang kita perlu ambil. So, hal ataka hadithu Musa. Sudahkah sampai kepadamu perihal tentang Musa? Perkataan hadis, dia adalah satu, maksud dia, hadis ni maksudnya ialah cerita yang baru yang tak pernah engkau tahu sebelum ni. Atau hadis. Benda baru, cerita baru yang sebelum ni kita tak tahu. Ini cerita baru. So, Allah nyatakan kepada Nabi SAW, hal ataka, dah sampai ke? Engkau pernah dengar ke cerita ini? Cerita tentang Musa, cerita terbaru tentang Musa. So, ayat 15 ini
mendatangkan keterujaan pada Nabi ketika surah ini turun. Apa cerita baru tentang Musa? So, idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Ketika dia, Musa, diseru oleh Tuhannya, nadahu rabbuhu, diseru oleh Tuhannya, bilwadi, di satu lembah, al-muqaddas, yang suci. Namanya Tuwa. Ketika Tuhannya menyeru Musa di satu lembah yang suci, namanya Tuwa. Tuan, Allah nyatakan ayat ini secara simple, dia ada pengajaran besar. Apa pengajarannya? Inilah titik penting bagi sejarah tamadun manusia. Dalam banyak-banyak manusia ini, Allah pilih satu orang individu, namanya Musa, dan dia boleh berkomunikasi langsung, bercakap secara langsung dengan Tuhan. Satu-satunya manusia. Daripada sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi Adam dan Hawa mungkin yang pernah berada di syurga, yang berkomunikasi direct dengan Allah. Ini lelaki ini, Musa. Dan bila kita baca ayat ini, kita boleh gambarkan bahawa apa yang ada di langit itu dan di bumi, dia bercantum pada satu titik pada ayat ni. Seolah-olah langit dan bumi ini bercantum. Ada kalam daripada Tuhan dan kalam daripada manusia bertemu. Kalam daripada Tuhan dan kalam daripada manusia bertemu. Dan sekarang kita gambarkan pula begini. Dalam tubuh badan kita, benda yang paling tinggi dan paling teratas apa? Dahi kita. Kan, dahi kita. Dan waktu bila dahi kita ini berada pada titik paling rendah? Sewaktu sujud. So ayat ini juga sebenarnya membayangkan tentang ketundukan. Satu titik paling mulia di atas Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekarang berbicara dengan makhluk yang paling rendah di bumi. Pertemuan itu, innadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi Tuwa. Nama tempat itu Tuwa, Wadi Tuwa. So di sinilah kegemilangan, keagungan sebenar manusia ketika dia boleh berbicara dengan Tuhannya. Dan Allah beri privilege itu pada kita, tuan-puan. Kita boleh berbicara langsung dengan Tuhan sewaktu solat. Tak rasa berharga ke benda tu? Sangat berharga sebenarnya. Solat kita tu. Musa satu-satunya makhluk yang boleh berbicara langsung dengan Tuhan. Dan sekarang privilege itu diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh berbicara langsung dengan Allah, dengan Tuhan. Dan ketika pembicaraan itu berlangsung, dialog itu berlangsung, Allah nyatakan ada tugas penting yang Nabi Musa perlu buat. Apa dia? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ini perintah langsung dari Allah. Pergi engkau kepada Fir'aun, dan alasannya apa? Dia melampau. So daripada awal surah ini, Allah sudah gambarkan aktiviti-aktiviti melampau. Perompak-perompak itu melampau. Mereka-mereka yang tak percaya pada hari kiamat itu, hari akhirat itu melampau. Dan sekarang Allah beritahu tentang ada orang yang melampau. Tinggal lagi in between ayat 16 tadi Allah sebut tentang komunikasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. So kalau kita tak nak menjadi orang-orang yang melampau, maka kerapkanlah atau kekallah berinteraksi,
berhubung dengan Allah. Tidak mahu orang melampau, maka kekal ikut dan patuh perintah Tuhan, perintah Allah. Sekarang ni yang diperintahkan siapa? Musa. Idhab ila Fir'auna. Pergi kepada Fir'aun. Innahu tagha. Kerana dia melampau. So tuan-tuan, Nabi Musa diberi arahan. Dan siapa lagi yang menerima arahan selain daripada Nabi Musa? Kita. Kita. So, komunikasi kita dalam solat itu, komunikasi kita dengan Allah dalam solat itu, sebenarnya nak renew ikrar kita setiap saat bahawa kita willingly mematuhi arahan Tuhan. So, sebab tu kita tidak dikira sebagai hamba kalau kita sekadar solat, tapi di luar solat kita kembali kepada perangai asal. Boleh dapat macam tu? Kan ada orang yang, okey dia solat, tapi di luar solat dia tidak react, bertindak menjadi sebagai hamba. Jadi dia kena dua-dua selari. Pas solat, renew our pledge depan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di luar solat jalankan apa yang kita janji. Kan dalam solat tu kita janji apa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. That is our pledge. So, tunaikanlah janji itu. Bahawa di luar solat kehidupan kita ni semata-mata kerana Tuhan, kerana Allah. So sekarang Nabi Musa dapat arahan, kita juga dapat arahan. So ada similarity di situ. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Dan bila Allah suruh pergi kepada Fir'aun dan berikan alasan bahawa dia itu melampau batas, dia itu tagha, fakullaha. Cuba tengok. Untuk berdepan dengan orang yang melampau ini, Allah ada arahan spesifik. Fakullaha, fakul hallaka ila antazakka. Sebut begini, tanya Fir'aun. Tanya Fir'aun, nak tak engkau bersihkan diri? Kau nak bertaubat tak? Hallaka ila antazakka. Tawarkan kepada manusia jalan keluar. Tawarkan kepada manusia kepada sesuatu yang baik. Allah beritahu Nabi Musa, Fir'aun tu melampau. Tapi adakah kalimah pertama yang perlu disampaikan kepada Fir'aun ialah, engkau bersalah, engkau melampau? Tak. Pertanyaan utama dan pertama yang Allah suggest, cadangkan kepada Nabi Musa, nak tak bertaubat? Nak tak jalan keluar? Nak tak kembali pada Tuhan? So, ini tuan-tuan, ini bentuk panduan yang basically tak ada dalam buku teks kita. Cara kita approach manusia yang kita lihat sebagai, dia ni melampau. Langsung tak ada bentuk prejudgment, rendahkan dia, malukan dia. Kan ini dah mengajak, nak tak aku tunjukkan jalan untuk kembali pada Tuhan? Kita tidak judge, aku nampak aku dah melampau lah. Tak. Halaka ila antazakka. Nak tak? Suka tak engkau nak menyucikan dirimu? Kan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan maukah aku tunjukkan kau jalan untuk mengenal Tuhan supaya engkau rasa ada rasa precaution, ada rasa berjaga-jaga, ada rasa khawatir dan takut terhadap tindak tanduk. Ini pujukan yang penuh diplomasi, tuan-tuan. Kita, bayangkan kalau kita disuruh pergi menghadap Netanyahu, apa rasa-rasa
yang kita nak cakap pada manusia itu? Kan? Nanti Nuriah misal kata, apa yang kita nak cakap pada Netanyahu? You are genocider, you are killer, you are... Kan? Kita datang tu dengan emosi. Tapi Nabi Musa diajar oleh Allah. Seterusnya ayat ini mendidik kita mendepani diktator semacam Firaun yang kerjanya bunuh bayi. Nak tak aku tawarkan engkau jalan keluar dari ini semua? Kau perbaiki diri, kenal Tuhan, kemudian engkau berjaya keluar daripada rasa risau, gusar dan takut ini. Fatakhsha, dan ketakutanmu pada Tuhan, bukan pada kehilangan kuasa. So apa punca Firaun bunuh bayi itu? Sebab dia mimpi kerajaan dia bakal dijatuhkan. Dia takut hilang kuasa. Itu punca utama dia. Dan manusia ni takut kehilangan sesuatu. Terutamanya sesuatu yang dia sangat dekat dengan diri dia, yang membawa keuntungan pada dia. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra. So, sebelum Nabi Musa tunjukkan mukjizat, ayat al-kubra dekat sini mukjizat, Nabi Musa diajar untuk berdialog dulu. 2 ayat mewakili dialog Nabi Musa, datangkan jalan keluar dan kenalkan pada Tuhan. Datangkan jalan keluar dan kenalkan pada Tuhan. Barulah ayat ketiga, didatangkan mukjizat. Bukan datang-datang, aku ada tongkat lah, tengok tongkat aku boleh bertukar jadi ular. Tak. So, kita sebenarnya tak ada alasan untuk tak mengajak manusia mengenal Tuhan. Tak, kita tak boleh beralasan, Ustaz, saya bukan Nabi, Ustaz. Nabi ialah boleh tunjukkan bukti yang dia tu Nabi dan senang ingat. Kan? Senang ingat kepada Tuhan. Saya bukan macam tu. Tak. Kita ajak je. Kan? Ajak saja kenal Tuhan. So, kalau misal kata isunya itu adalah tentang nak perbetulkan makhraj, so benda-benda semacam itu kita letak je second place, kita ajak je kenal Tuhan dulu. Kan? Dan bila sebut tentang kenal Tuhan ini, janganlah gambarkan rocket science punya benda. Suruh dia lihat alam ini ada penciptanya. Suruh dia lihat tubuh badan dia ada penciptanya. So untuk kenal Tuhan ni dia ada dua sisi, dua pendekatan. Satu melalui Quran, ayat-ayat makru'ah, ayat-ayat makru'ah, ayat yang dibaca, Quran dan sunnah. Satu lagi melalui bukti-bukti, ayat-ayat manzurah yang kita boleh lihat. Kenalkan Tuhan melalui sains, kenalkan Tuhan melalui komuniti, melalui cara tadbir urus sosial. So, ada banyak cara pendekatan untuk kita kenalkan manusia dengan Tuhan. Satu, kalau kita tengok doktor-doktor yang baik, engineer-engineer yang baik, ahli sains yang jujur dan baik, akhirnya dia akan kembali pada Tuhan. Akhirnya dia akan kembali pada Tuhan. So, fa'arahul ayatul kubra, setelah 2 dialog ditolak oleh Firaun, kemudian Nabi Musa tunjuk kepada dia mukjizat yang besar. Setelah itu berlaku, apa respon Firaun? Fakazzaba wa asa. Dia deny dan dia buat maksiat, disobey. Dia derhaka. Fakazzaba wa asa.
Kalau kita tengok dua pendekatan ini respon ini respon Firaun kepada Nabi Musa. Cuba kita perhati ayat sebelum. Ayat sebelum cerita di mahsyar tu, kan? Apa mereka punya mereka punya prinsip? Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Ini kan ayat orang yang kadzaba, deny wa asa, dan tak peduli. Dia buat maksiat. So ayat ini Allah conclude dengan sifat Firaun tadi. Fakadzaba wa asa. Mereka in denial, tak percaya dan kekal buat maksiat. Pada ayat 21 ni. Fakadzaba wa asa. Summa, dia bukan sekadar tak percaya. Ini bukti tagha, bukti melampaunya Firaun tu. Kalau sekadar dia tak percaya dan dia buat maksiat, yang itu satu kategori. Dia ada kategori kedua, dahlah dia tak percaya, dia nafikan dan dia buat maksiat, summa adbara yas'a. Adbara ni dia berpaling dan berlalu pergi, berlari meninggalkan Musa. Summa adbara yas'a. Yas'a juga bermaksud dia berusaha menentang apa yang Nabi Musa bawa. Ada orang tak percaya dan dia tinggalkan kita. Tapi ada jenis manusia, dahlah dia tak percaya dan dia ugut pula kita. Dahlah dia tak percaya, dia mengancam kita. Yang terbaru tuan-puan, saudara Zamri Vinov. Dalam video dia, dia kata dia dituduh oleh salah seorang ahli parlimen dalam Dewan Rakyat. Dahlah dia tak percaya, dia ugut pula. Itu adbara wa yas'a. Tu nanti tuan-tuan boleh cari dan tengok video dia. So itu golongan apa? Fakadzdzaba wa asa, summa adbara yas'a. Dahlah dia deny, tak nak percaya, tinggalkan kita dan dia ugut. Dia ugut. Fahasyara fanada. Lalu dia dah dengar penjelasan dari Nabi Musa, tak nak percaya, melarikan diri, dia usaha menentang Nabi Musa dan dia kumpul rakyat dia, hasyara, dia kumpul rakyat dia, fanada, lalu dia berucap, menyeru rakyat dia berucap, faqala, dia kata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang tertinggi. Ini penentangan yang sangat melampau ditunjukkan oleh Firaun. Ini level tagha Firaun. Satu kadang tuan-puan, ya, kita mungkin ada kisah silam kita. Kita mungkin ada buat kesalahan-kesalahan terdahulu. Dan kita mula bertaubat. Maka dalam pada bertaubat ini tuan-puan, kita perlu optimis bahawa Tuhan begitu penyayang, mahu menerima taubat. Bukan kita rasa taubat kita dah diterima. Kita optimis Tuhan mahu menerima taubat dengan penuh harapan. Dan kalau kita bandingkan dengan apa yang Firaun buat ni tuan-puan, apa yang kita buat tu masih terlalu jauh dengan Firaun. Satu optimis tu perlu ada dalam bertaubat. Jangan bermuram durja, jangan rasa, ya, Ustaz, saya rasa saya tak ada harapan dah, Ustaz. Tak. Kekal berikan harapan bahawa Allah akan terima taubat kita. Lihat saja kesalahan Firaun sampai mengaku Tuhan. Dan apa tindakan-tindakan dia selepas terima dakwah dari Nabi Musa? Bukan satu ayat, bukan dua ayat. 4 ayat menggambarkan Firaun ni. 4 ayat, tuan-tuan. So, begitulah apa yang Firaun buat similar dengan apa yang kafir Quraisy buat.
Apa yang Firaun buat similar dengan apa yang kafir Quraisy buat. Satu-satu Allah bentangkan bahawa inilah perangai orang-orang. Perangai paling top. Manusia paling top dalam menidakkan ajakan seorang Nabi. Dan menariknya, Allah guna perkataan hasyara sama dengan sebelum ini manusia akan berkumpul di mahsyar. So, Allah gambarkan ada manusia-manusia, pengikut-pengikut yang mengikut buta pada pemimpin dia. Dan mereka nanti akan dikumpulkan bersama dengan pemimpin. So, bila kita ada ilmu, kita jangan bertindak sebagai apa? Ikut je. Apa orang kata ikut je? Tak. Kita kena ada tindakan cross-check. Supaya kalau nanti dia buat salah, kita tidak dikumpulkan sekali bersama dengan dia. Tidak hasyar sekali. Satu dalam beragama ni kita kena ada prinsip. Kita kena buktikan benda tu benar. Barulah timbul keyakinan. Bukan ikut je dulu, nanti bila, salah. Bayangkan kalau kita sedar kesalahan itu di dalam barzah. Itu sudah terlambat. Itu sudah terlambat. So, tuan-tuan dan puan-puan, 12:04 minit. Cukup dulu sampai situ. Kita berhenti pada ayat 25. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Kerana dia mengaku Tuhan, Allah seksa Firaun di akhirat, nakalal akhirah di akhirat, wal ula, dan azab itu bermula daripada dunia. Fa'akhadahu Allah azab dia, nakalal akhirah di akhirat, dan azab itu bermula daripada dunia dengan dia ditenggelamkan. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Dan itu cerita di atas itu adalah ibrah, iktibar bagi mereka-mereka yang sedang build up rasa takut mahu tunduk depan Tuhan. Seorang yang berkuasa seperti Firaun, hebat pemerintahannya, Allah boleh buat semahunya. So, bayangkan kita yang bukan siapa-siapa, tak ada apa-apa, dan kalau kita buat salah kan tak berbaloi, diazab oleh Allah. So, tuan-puan, barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada Aunty Noriah jika kalau ada soalan. Silakan sahabat. Ada yang nak tanya soalan atau mohon further penjelasan? Ustaz, saya ada... Assalamualaikum Ustaz. Take turn. Haji Syekh dulu ya. Haji Syekh dulu. Kita bagi Haji Syekh dulu. Dia yang bagi dulu. Saya ada ni apa ni dekat chat ni ada terbaca yang susahnya Nabi Musa ni nak jumpa apa ni Firaun sebab dia kena camping dekat gate istana. Minta guard supaya masuk. Guard pun takut nak beritahu Firaun yang Nabi nak masuk berjumpa. Ataupun ini Israel punya cerita Ustaz, tak tahu. Okey, dia memang Israeliat punya cerita. Cuma dekat situ tu sebenarnya ada je orang dalam istana tu yang memihak pada Musa. Yang memihak pada Musa. Dia ada dua versi. Versi pertama, Gad ni takut nak jumpa dengan Firaun sebab Firaun ni dia punya, dia berkuasa. So dia punya panas baran dia tu, dia sangat sensitif, mudah tersinggung, dan kalau tersinggung dia akan terus bunuh je orang tu. Tak bagi dia Tuhan. Dia boleh hidupkan, dia boleh matikan. Atas pemahaman, kalau orang tu layak hidup, dia biarkan hidup. Kalau orang tu layak mati, dia matikan.
So God nak bagi tahu tentang suatu yang sensitif. Musa, the most wanted man dekat Mesir, nak datang jumpa Firaun, khawatir Firaun offended. Maka dia sedang bertali-tali, nak bagi tahu ke tak, nak bagi tahu ke tak, nak bagi tahu ke tak. Tu yang Nabi Musa terpaksa camping dekat luar. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, God ini kesian dengan Musa sebab takut-takut Firaun punya panas baran tu datang jumpa bunuh je. So dia berbelah bagi dan beralasan macam-macam. Nak katakan Firaun sibuklah, itulah, inilah, nak menyelamatkan Musa. Tapi akhirnya kerana melihat kecekalan Nabi Musa tetap tunggu dekat pintu istana, God tu akhirnya bagi tahu pada Firaun, Musa nak jumpa. Wallahu a'lam. Silakan Puan Farida. Ya, okey saya Ustaz. Ustaz, saya nak tanya sikit. Nabi Musa adalah salah satu, maknanya seorang yang boleh berkomunikasi dengan Allah secara direct. Betul kan? Betul. Jadi, bila saya baca surah Al-Baqarah ayat 259, di situ ada satu cerita seorang lelaki ditidurkan. Jadi, lepas tu Allah bertanya kepada orang itu, berapa lama engkau tinggal di sini? Dan orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Jadi, bagaimana berlaku komunikasi ini? Antara berdua ni, adakah secara langsung atau ada perantaraan antara mereka? Terima kasih Ustaz. Okey. Kisah yang dibaca itu ialah tentang Nabi Uzair. Nabi Uzair. So Nabi Uzair inilah antara nabi Bani Israel yang diangkat menjadi hero. Dia ni yang bebaskan Bani Israel daripada cengkaman Babilonia, daripada Nabukadnezar. Dia yang bebaskan. So ada sebahagian daripada Bani Israel ni menganggap Nabi Uzair sebagai anak Tuhan. Ada Bani Israel yang mengangkat Nabi Uzair ni sebagai anak Tuhan. So itu latar belakang Nabi ni. Selain daripada Nabi Musa, Nabi-Nabi yang lain berinteraksi dengan Allah melalui perantaraan Jibril. Dan setiap kali dapat wahyu, Jibril yang sampaikan. Dan kemudian Nabi itu akan terus bercakap dengan Allah, berdoa terus dengan Allah, tanpa melalui Jibril. Contoh, saya bawa contoh. Kalau dalam surah Maryam, di awal surah Maryam itu, kan kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria diberitahu akan dapat anak. So, Qala Rabbi. Ini dia bercakap langsung dengan Allah. Nabi Zakaria berdoa. Maksud bercakap langsung ni dia berdoa lah. Berdoa dengan Allah. Dan kemudian dia dapat wahyu. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami beri kabar gembira kepadamu. Siapa kami ni? Inna, kami. Jibril yang sampaikan. Jibril yang bercakap dengan Nabi Zakaria. Kemudian respon balas Nabi Zakaria, dia tak kata, hey Jibril, bagi tahu Tuhan. Tak. Dia terus sebut, Qala Rabbi anna yakunu li ghulam. Wahai Tuhanku, bagaimanakah caranya aku akan beroleh seorang anak? So Jibril ada di situ, Nabi Zakaria terus berdoa pada Allah, Allah jawab melalui Jibril. Jibril sampaikan. Tapi Nabi Musa tidak. Nabi Musa dengar suara tu. Tu beza dia. Berbanding dengan Nabi yang lain, melalui perantaraan Jibril, Nabi Musa tak. Nabi Musa diberi privilege untuk bercakap secara langsung dengan Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi yang nak tanya? Ustaz yang tentang bercakap ni saya nak tanya sikit lah. Macam sini kan selalu kalau Allah seru, dia panggil Ya Ayuhai kan. Ya Ayuhai yang ni is nada. Yang tadi apa tadi? Yang satu lagi tadi yang
Nabi apa tadi? Tak ingat tadi. Okey. Masa dipanggil untuk bercakap dengan Allah tu, dia memang tak ada, Allah tak jemput Nabi Musa kan, ataupun macam yang dia nampak api yang dia nak pergi tu kan, kat tempat situ. Masa tu lah pertemuan tu berlaku kan. Mm-mm. Kalau dia panggil, dia sebut liqa kan, tapi tak sebut liqa, nada kan. Jadi saya pun tak clear sangat lah sebab banyak perkataan yang digunakan kat sini kan, yang lain-lain kan. Lagi satu, ada yang menceritakan bila Nabi Musa minta nak melihat wajah Allah tu, gunung Sinai tu berpecah batu dia, betul ke? Dan dia tersusun kecil-kecil macam tu. Adakah bukti yang macam tu betul ke? Sebab saya tak pernah pergi lagi ke sana. Okey. Itu soalan saya. Soalan pertama tentang nada dan penggunaan perkataan yang lain. Liqa misal kata ataupun doa. Okey. Nada, sekejap, saya kena buka surah Maryam tadi tu. Surah Maryam tu jelas ada perbezaan perkataan tu. Ya, itulah tadi nampak situ tadi. Tak ingat. Ya, surah Maryam. Okey. Okey, ni idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan doa secara perlahan. Okey. Lain kan? Nada ni macam orang tu jauh, kita nak panggil dia. Orang tu jauh, kita nak panggil dia, so kita kena panggil dengan kuat. Itu dia punya gambaran. Nada juga bermaksud kita punya hati ni meronta-ronta nak. Hati kita meronta-ronta nak. Tapi sebab yang kita minta ni pada Tuhan, maka kita minta tu dalam keadaan sangat beradab dan sangat berwaspada. Contoh, kita nak sangat cuti untuk raya ni, nak sangat cuti, tapi kita kena minta pada KSN. Boleh ke tinggi-tinggi suara ke apa ke? Tak. Kita bercakap dengan orang yang kita sangat hormat, tapi kita nak sangat. Jadi kita punya ayat tu sangat berlapik, kita sangat menyusun kata, bercakap berhati-hati, sebab yang kita sedang menghadap ni orang yang besar, orang yang penting. Dan sekarang ni, digambarkan di sini, Nabi Zakaria minta dengan Allah. Maka kalimahnya disusun khafiyah, sangat khawatir, takut-takut salah cakap, dengan berhati-hati. So, nida itu digambarkan perasaan, emosi dia tu membuat-buat nak, tapi dengan gaya bahasa yang disusun dengan sangat cantik, dalam suasana yang privacy. Dia tak ada melaung-laung dengan orang, tak ada mengangkat tangan, nangis, jerit-jerit, tak. Dia cakap dengan slow, dengan penuh ketundukan. So tu maksud nada. Nada ni apa? Dia punya emosi tu sangat tinggi, mahukan sesuatu. Dan latar belakang kisah ini, kan Nabi Zakaria lama tak ada anak. Bayangkan tuan-tuan, perasaan orang yang dah lama kahwin dan nakkan anak. Macam mana perasaan dia? Membuat-buat. Tapi rasa teruja nak anak tu dalam tempoh berapa tahun? 10 tahun pertama, 20 tahun pertama, atau 10 tahun pertama, 15 tahun pertama. Selepas tu dia jadi macam mana? Pasrah je lah. Kalau nak bagi, tak nak bagi, tak. So perasaan tu sudah semakin kendur. Tapi bayangkan, Nabi Zakaria 120 tahun usianya, bila nampak keajaiban berlaku kepada Maryam, dia punya membuat-buat berdoa pada Allah, ya Allah, kurniakanlah aku anak. Sama seperti tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dia kahwin tu. So ini juga beri panduan pada kita, tuan-puan, ada permintaan-permintaan kita yang mungkin belum dimakbulkan oleh Allah. Kita minta dah lama tapi belum dimakbulkan.
Dan Allah mahu setiap kali kita minta, dia punya perasaan seperti mana kali pertama kita minta sangat berharap, ya Allah makbulkanlah, ya Allah makbulkanlah. Begitu. Allah mahu kita merayu begitu. Bukan dalam keadaan, okey aku minta je, dapat-dapat, tak dapat tak apa. Bukan begitu. Itu sebabnya minta pada Allah penuh pengharapan. Bukannya, okeylah dapat, okey, tak dapat pun okey. Tak. Dia bukan suam-suam. Allah mahu pengharapan kita tu pada level tertinggi. Begitu. Okey. Kemudian soalan yang kedua adalah tentang adakah Bukit Tursina itu hancur. Bukan Bukit Tursina yang hancur, tapi bukit di hadapannya. Nabi Musa berada di Bukit Tursina. Ketika berdialog dengan Allah tu, Nabi Musa kata dia nak melihat, mahu melihat wajah Allah. Dan Allah kata, cuba tengok bukit di depanmu, kalau dia bertahan, engkau layak untuk tengok. Maka tatkala Allah tajalli memperlihatkan cahayanya pada bukit itu, bukit itu hancur. Jadi debu. Dan depan Bukit Tursina tu memang ada bukit yang tak kelihatan seperti bukit dah. Dan waktu itu Nabi Musa pengsan. So kalau sempat pergi ke Mesir, boleh cuba naik Bukit Tursina tu, naik seawal jam 3 pagi. Sebab dia bukit yang gondol, tak ada tumbuhan. Dan kalau dah siang, matahari dah naik, memang sangat panas dekat atas tu. Satu peristiwa ini berlaku pada malam hari. Nabi Musa naik sewaktu maghrib. Sampai di atas tu dah tengah malam. Kita nak naik tu 2-3 jam juga tu nak naik atas. So berdiri di situ akan nampak dekat keliling tu kawasan bukit-bukit pergunungan semacam itu. Cuma tak tahu exact lokasi bukit mana yang menjadi debu tu. Kawasan padang pasir. Tapi ahli sejarah memang ada kaji lah. Dia teorinya tu bukit ini dan bukit ini. Tapi exact location tu tak tahu bukit yang mana. Cuma memang bukit tu hancur. Wallahu alam. Okey, yang lain ada lagi soalan, silakan. Ustaz, sikitlah saya nak apa ni, saja macam nak macam kita apa panggil, recap balik lah. Selama ni kita duk baca ayat-ayat ni semua, kita tahu Nabi Musa memang pernah berdialog dengan Allah. Tapi kita tak perasan yang kita pun diberi peluang yang sama. Baru hari ni baru saya nampak bila Ustaz sebut kita di dalam solat ke dengan Al-Quran ke, sebenarnya kita pun berinteraksi dengan Allah. Tinggal lagi kita tak nampak ataupun tak dengar dia punya respon tu. Ataupun respon dia tu kita nampak dalam benda yang lain-lain lah, later kan. Itulah baru perasan. Maknanya kan miracle betul lah ayat-ayat apa ni penggunaan dan apa ni contoh-contoh yang Allah bagi dalam Al-Quran ni. Barulah kita, kalau tidak ditadaburkan begini, kita tak nampak Ustaz. Hari ni kita, saya lah, bagi diri saya lah. Yang lain saya tak tahulah, saya baru perasan bila Ustaz sebut tadi. Okey, yang lain ada soalan? Terima kasih banyak-banyak Ustaz mengupas cara begitu, kita orang faham lah. Kadang kita tak perasan syariat Allah tu kan. Silakan. Time is running up. Ya, silakan aja Asia. Asia? Tak dengar tu. Tak clear, tak dengar. Line problem kot. Dia di Pahang ni. Jauh. Unmute aja.
Okey, kita bagi peluang yang lain. Silakan. Kalau tak ada, satu lagi aja. Ni Ustaz dengar dah sekarang? Dah dengar dah. Okey. Saya nak tanya tentang ayat 15 tu. Nak tanya kenapa Allah guna al-ata? Sudahkah kamu sampai kepada kamu? Sedangkan Allah tahu kan Nabi Muhammad dah tahu ke tak tahu lagi ke kan? Kenapa Allah tanya Nabi macam itu, Ustaz? Okey. Terima kasih. Soalan yang sangat sebenarnya jawapan ni nanti kita akan rasa wow, okey. Hal ataka hadithu Musa. Allah Subhanahu Wa Taala bila berhubung dengan Nabi ni, Allah sebolehnya tak nak diktate apa yang Nabi buat. Allah tak nak diktate apa yang Nabi buat, dan kerana Nabi ini ialah kekasih, maka Allah layan dia sebagai kekasih. Allah boleh saja dalam bentuk, aku Tuhan, engkau hamba, ikut cakap aku, buat je. Kan? Boleh. Tapi bila bercerita, Allah melihat Nabi ini sebagai kekasih dia. Dan bayangkan seorang kekasih bila dia nak cerita. You tahu tak cerita pasal Musa tu? Kan? Kalau kita bercakap dengan orang yang kita sayang, BFF kita, you tahu tak? You tahu tak cerita pasal ni? Kan? So, ini bentuk dan bukti sayangnya Allah, cintanya Allah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah datangkan ayat dalam bentuk berborak dan bercerita. Sebab itu, kerana Allah tahu bahawa manusia ni, dia suka dilayan seperti manusia. Dia suka dilayan seperti, begitulah dia dicipta. Manusia sebenarnya, dia tak suka diarah dan diperintah. Allah sangat tahu. Sebab tu, bila nak datangkan pengajaran, arahan, perintah itu, terkadang Allah datangkan dalam bentuk cerita dan Nabi dapat dapat panduan itu melalui cerita-cerita yang disampaikan. Bukankah kita juga macam tu? Ibu, bapa bercerita dengan anak. Tapi dalam cerita itu kita selitkan bentuk-bentuk pengajaran yang kita mahu dia sedar dan dia berubah. So, saya melihat ini sebagai cinta Allah pada Rasulnya. Cinta Allah pada Rasulnya. Dan perkataan ataka, berita tu sangat mudah diperoleh. Sedangkan realitinya tuan-puan, kalau kita tak tahu mana nak cari sumber yang baik dan betul, mustahil kita boleh jumpa cerita Nabi Musa yang ini. Kan? Sebab masyarakat Arab waktu tu, mereka tak ada komunikasi langsung dengan orang-orang orang-orang Bani Israel. Kecuali golongan yang terpelajar, pandai syair, pandai membaca, dia pergi jumpa dengan rahib-rahib Yahudi di Madinah, bertanya dan mungkin dijawab. Sebab kita pun tahu bahawa Bani Israel ini, Yahudi ini, mereka sangat, dia ada sikap inklusif, eksklusiviti agama tu untuk mereka. So kenapa dia perlu cerita pada orang lain tentang kisah Nabi dia? Kalaupun dia bagi tahu kisah-kisah terpilih saja, bukan semua dah diberitahu pun dalam keadaan tak jujur. Sembunyikan sebahagian maklumat, beri sebahagian maklumat. Sebab dia sangat khawatir tentang backfire pada mereka. Dan Allah guna perkataan ataka, kami datangkan dengan mudah kepadamu. Sebab perkataan kalau datang dengan susah payah, ja'a. Itu perkataan yang digunakan, ja'a. Tapi hal ataka, dah sampai ke cerita. Engkau tahu tak cerita
Nabi Musa yang biasa dorang sebut tu, yang mudah untuk aku sampaikan. Begitu. So maklumat ini maklumat berharga untuk kita, tapi datang dengan cara yang begitu mudah kerana ia datang dari Allah. Dengan kata lain, kita bangsa Melayu tak perlu susah payah buat kajian sampai Mesir, kena baca tulisan hieroglif, kena memanjat piramid, nak masuk dia punya kutub khanah, dia punya library yang luas terbentang tu. Cukup baca Quran, kita sudah dapat maklumat yang betul, tepat berkaitan perangai manusia yang namanya Firaun. Kita sepatutnya sudah sangat bersyukur dengan Tuhan. Wallahualam. Ustaz, itu saya sambung sikit ya. Sebab tadi berkenaan yang sama lah. Itu yang nampaknya cara Allah nak bercakap dengan Nabi Muhammad. Dia kekasih dia. Tapi kenapa pula Allah ajar Fir'aun cakap yang halaka ila antazakka tu, yang ayat 18 tu, nada dia lebih kurang sama je, macam nak memujuk adakah sebab Musa ni disebabkan dia nak angkat Fir'aun ataupun nak melembutkan hati Fir'aun untuk mengajak kepada kebenaran ni. Ke macam mana? Sebab Okay. dia kata ada atau tidak keinginanmu untuk membersihkan diri. Itu soalan dia kan, yang dia ajar tadi lah kan. Okay. Betul apa yang disebut tu, kerana Nabi Musa ada hubungan istimewa dengan Firaun yang dijumpa ni. Firaun yang dijumpa ni ialah Firaun yang sama-sama membesar dengan Nabi Musa. Kerana kalau kita tengok filem Exodus, nanti 28 hari bulan hari ni Netflix akan keluar filem tentang Firaun dan Nabi Musa. Tuan-tuan boleh cek. Sebelum ni ada filem Exodus. Dan daripada Exodus tu kita tahu Firaun, bapa angkat Nabi Musa tu sudah tua, dan sewaktu Nabi Musa pergi ke Madian, Firaun yang itu sudah bertukar tahta. So bila Nabi Musa balik, dia jumpa dengan Firaun yang sama-sama sebaya dengan dia, sama-sama membesar dalam istana. So kerana ada keterikatan tu, Allah beritahu pada Nabi Musa, kau pujuk dia, ajak dia, nak jadi baik tak? Nak meneruskan legasi tyranny bapa dia ke? Sebab lazimnya bila kita berborak dengan rakan sebaya ni, kita akan lebih mudah menggunakan bahasa-bahasa, gaya bahasa memujuk. Maka berguna untuk kita, kadang kan kita dalam dilema. Sebab saya juga mendengar keluhan-keluhan anak, macam mana nak tegur mak bapak aku? Macam mana nak tegur pakcik aku? Orang yang lebih dewasa. So, bagi saya, untuk golongan itu yang lebih dewasa, biarkan orang yang sebaya dengan mereka, orang yang mereka anggap melihat sebagai penting, orang yang mereka segani, biar orang tu yang tegur. Kita sampaikan je pada orang tu. Tapi untuk kawan sebaya, kita boleh usaha untuk pujuk. So, untuk orang yang lebih dewasa, orang yang lebih berpengaruh, berkuasa, dia kena orang yang sama level dengan dia untuk tegur. Sebab tu kadang bila kita ada problem dengan ayah, saya nasihatkan, jumpa dengan kawan dia, jumpa dengan orang yang ayah pandang mulia, hormat, biar orang tu yang tegur. So halaka ila antazakka, panduan kepada Nabi Musa dan juga kita nak pujuk manusia ini biar kita sama eye level dan setara dengan dia. Itu boleh guna ayat memujuk. Tapi kalau untuk orang yang lebih dewasa, untuk orang yang lebih berkuasa mungkin, itu ada standard yang lain perlu digunakan. Wallahualam. Terima kasih. Ustaz. Ya. Allah dia boleh bercakap terus dengan Nabi Musa kan? Betul. Tapi
dia kena hantar Nabi Khidir untuk mengajar Nabi Musa? Nabi Harun. Oh, Nabi Haidir. Okey, macam Cerai ni. dia. Okey, Nabi Haidir. Okey. Banyak yang dia kena belajar daripada Nabi Khidir. Tapi kalau nak ikutkan Nabi ni macam Nabi Musa, dia bukan dia lebih up ke daripada Nabi Khidir? Okey. Dia nak mengajar Nabi Musa sebenarnya. Sebenarnya ada banyak moral daripada kisah Nabi Haidir dan Nabi Musa. Kalau ikut hadis Nabi SAW, peristiwa itu bermula sewaktu Allah tanya pada Nabi Musa. Hai Musa, siapa dalam kalangan kamu yang paling tahu, paling berilmu? Nabi Musa jawab, dialah yang paling berilmu. Sebab orang lain tidak dikurniakan mandat kenabian, dia dapat. So sebenarnya jawapan Nabi Musa tu valid. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya mahu Nabi Musa kekal humble. Rendah diri. Kekal rendah diri. Maka Allah beri ujian kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Haidir. Maka berlakulah proses pembelajaran tu. Dan rupanya sepanjang proses pembelajaran itu, pembelajaran paling utama yang Nabi Musa perlu belajar ialah tentang sabar. Dan selain daripada Nabi Musa belajar tentang sabar, sebenarnya Allah nak kita juga mengambil manfaat itu. Allah nak bagi tahu pada kita, tanpa kesabaran, kita sebenarnya bakal terlepas banyak peluang. Tanpa sabar, kita sebenarnya bakal terlepas banyak peluang-peluang baik. Sehingga Nabi, di akhir hadis tu, Nabi SAW beri komentar begini. Dia kata, kalaulah Nabi Musa boleh bersabar sikit saja lagi, nescaya kita umat Muhammad ni akan dapat manfaat pendidikan yang luar biasa hasil daripada perjalanan mereka ni. Okey, itu satu sudut tentang sabar. Sudut kedua, Allah nak bagi tahu setiap manusia dia ada kapasiti berbeza. Nabi Musa ada kapasiti dia, ada potensi dia dan dia gunakan potensi dia sehabis baik. Dan Allah capable, mampu untuk beri orang lain kapasiti dan potensi berbeza yang orang dekat sini, Nabi Musa tak ada, dia ada. Maka Allah datangkan cerita itu buat kita. So, kalau kita rasa kita tahu, pandai, sebenarnya kita ada banyak lagi benda yang kita tak tahu dalam bidang lain. Maka itu juga mengajar kita bahawa tolong hormati orang lain sebab boleh jadi kita tak tahu bidang ni, dia ada kemahiran bidang tu. Dan orang tu tak tahu bidang tu dan kita ada kemahiran dalam bidang ni. Sebab tu kalau dalam pada proses kita belajar, mengajar ini, guru perlu juga meletakkan certain adab kepada murid. Murid juga perlu meletakkan certain adab kepada guru. Dia tak boleh guru dictate, aku lebih tahu lah, engkau apa tahu? Tak. Bukan begitu tata cara belajar dan mengajar dalam agama. Sebab tu kadang saya juga perlu beringat bila saya mengajar, saya perlu meletakkan, aku tak tahu banyak benda, yang aku tahu benda ni je, aku sampaikan benda ni sahaja. Dan orang di luar sana, pengalamannya beratus tahun, ialah Antinoria, tambah Antinoripa, tambah Anti Asia, kan beratus tahun pengalaman itu yang saya tak ada. Dan kita saling memerlukan untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Itu antara lain perjalanan kenapa Nabi Musa perlu belajar daripada Nabi Haidir, supaya kita sebenarnya yang baca kisah itu, kita dapat belajar banyak benda. Wallahu a'lam. Masih Ustaz. Sama-sama.
Okey. Tak ada lagi kan? Boleh kita tutup hari ni majlis kita? Boleh. So kita tutup dulu Okey. dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa semua. Terima kasih, Selamat berpuasa. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Saya end the meeting ya. Terima kasih Terima kasih. semua. Assalamualaikum.